Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurus Kompleks HIG Langkawi, Resan Urustia Kuliah Duha di dataran HIG, seterusnya muslimin dan muslimat, warga Kuliah Duha Jumaat dataran HIG Langkawi yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi Jumaat yang penuh dengan berkat. Tidak ada satu hari yang terlebih baik matahari terbit padanya melainkan pada pagi Jumaat. Penghulu bagi segala hari disebut Sayyidul Ayyam, Sayyidul, penghulu bagi segala hari yang mulia di dalam bulan Sya'ban, iaitu satu bulan yang menjadi gerbang kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama dapat sambung lagi kuliah. Saya bercadang pada pagi ini untuk bercakap berkaitan dengan istiqbal Ramadan, perkara yang berkaitan dengan persiapan untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan 1442. Cuma sebelum kita masuk ke situ, saya nak mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan kemuliaan daripada bulan Sya'ban ini. Sebab Nabi SAW sendiri telah menegaskan bahawa bulan Sya'ban adalah bulan di mana ramai daripada manusia ini mereka leka dan alpa. Mereka tidak, maksudnya mengisi bulan Sya'ban itu dengan melakukan banyak ibadah, termasuklah ibadat puasa. Sedangkan Rasulullah SAW, Nabi kita banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Usamah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tak pernah melihat Tuan berpuasa dalam satu bulan daripada bulan-bulan, sebagaimana Tuan puasa, yakni puasa sunat ma tasumu min Sya'ban,
macam mana tuan puasa dalam bulan Syakban ni. Nak bagi tahu berapa banyaknya Nabi puasa di dalam bulan Syakban daripada puasa sunat. Sayyidina Usamah ni siapa? Dia anak kepada Sayyidina Zaid bin Harisah, anak angkat kepada Rasulullah. Kita ingat kan, Zaid bin Harisah adalah sahabat yang mengiringi Nabi dalam perjalanan dakwah ke Taif dalam peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Nabi yang disinggung kisahnya di dalam Quran. Zaid ni namanya disebut dalam Quran, kan? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapa daripada mana-mana laki-laki di antara kamu. Itu menyentuh kepada Zaid. Walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah. Dulu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi kemudian dikembalikan panggilan kepada Zaid bin Harisah. Rapatnya Zaid dan Usama anak kepada Zaid. Sayyidina Zaid dia kahwin dengan isterinya yang telah diceraikan kemudiannya menjadi Ummul Mukminin, iaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahshin. Zainab telah diceraikan oleh Zaid dan Allah perintah Nabi kahwin dengan Zainab untuk membatalkan apa yang telah diamalkan oleh orang-orang jahiliah. Dulu orang jahiliah anak angkat begitu hampir dengan bapa angkat dan keluarga angkatnya, sehingga bila dia kahwin, maka bapa itu tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Maka Allah batalkan perbuatan amalan orang-orang jahiliah dengan memerintah Nabi supaya berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkatnya, iaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahshin. Lalu Zaid menikah dengan seorang yang lain. Tak salah saya, Ummu Aiman kahwin dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, dapatlah Sayyidina Usamah. Kita bisa dengar kan, Sayyidina Usamah bin Zaid adalah seorang anak muda yang hebat. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Usamah baru berusia sekitar 17 nak masuk 18 tahun macam tu. Sayyidina Usamah walaupun dia muda, walaupun dia baru umur 17 nak masuk 18, Nabi sudah angkat dia jadi panglima perang untuk bersiap nak lawan dengan Rom. Sayyidina Usamah telah menjadi panglima perang dan telah dilantik pada bulan Safar, dan kemudian masuk bulan Rabiul Awal Nabi kembali ke sisi Allah. Wafatlah Nabi pada ketika umur Sayyidina Usamah 17 nak masuk 18. Dia dilahirkan 7 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Jadi Usamah ni rapat dengan Nabi, macam ayah dia juga rapat dengan Nabi. Duk tengok apa yang Nabi buat. Nabi puasa banyak dalam bulan Sya'ban. Lalu dia kata, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tak pernah tengok Rasulullah puasa macam ni punya banyak daripada puasa sunat. Macam mana Rasulullah puasa dalam bulan Sya'ban? Lalu Nabi jawab, kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sama, inilah satu bulan ramai manusia, yaghfulun nas, ghaflahnya manusia, lalainya manusia, lekanya manusia daripada nak buat amalan banyak di dalam bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab itu ada kemuliaan Rajabnya, Ramadan ada kemuliaan Ramadannya, tetapi ramai manusia buat tak indah di dalam bulan Sya'ban. Lalu Nabi habaq dekat Usamah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Usamah, inilah bulannya diangkat amalan-amalan anak Adam ke sisi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Dalam syarah hadis itu dia sebut, dia kata yang dimaksudkan dengan
turfa'ul a'mal, diangkat amalan-amalan itu, ay a'malu bani Adam minal khairi wasyarri wat ta'ati wal maksiyah. Semua amalan kita, baik ke buruk ke. Subuh tadi kita pergi semayang, dia angkat warna, no, kita mai kuliah duha, dia angkat warna, kita dengar kuliah subuh, dia angkat warna. Apa kita buat? Minal khair, kebaikan dia bawa naik. Wasyar, kejahatan bawa naik. No, maksiat dia bawa naik. Lalu Nabi kata, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim. Aku cinta wahai Usama, aku suka maknanya. No, wa uhibbu, aku suka an yurfa'a amali, diangkat amalan aku, wa ana saim, ketika aku diangkat amalan itu, ketika itu amalan aku diangkat kepada Allah, aku sedang puasa. Ni amalan kita diangkat kepada Allah, waktu ni kita sedang berpuasa. Kalau orang tu puasa, maka tentulah tak sama orang yang semayang jemaah dia tak puasa dengan orang yang semayang jemaah dia sedang puasa. Orang sedang mengaji dia sedang puasa dengan orang yang mengaji dia tidak puasa. Tak sama, tentu tak sama. Sebab itu ulama bahas, kenapa Nabi puasa, kenapa Nabi puasa. Lalu disebut, dia kata, bila disyarahkan fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim, dia kata li anna min afdalil a'mali indallahi min ibadihi saum, kerana daripada seafdal-afdal amalan di sisi Allah itu daripada hamba-hambanya adalah puasa, au annal a'mala salihah idza sahabaha as-saumu rafa'a min qadriha. Ataupun dia kata amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan baik kita, amal ibadat kita yang kita buat, bila kita iringkan, kita sekalikan dengan puasa, maka dengan sendiri dia mengangkat makam amalan itu, angkat darjat amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbata khulusaha lillahi azza wa jalla, dan kita telah menetapkan dengan yang demikian keikhlasan dan suci hatinya kita kerana Allah Ta'ala. Sebab puasa dia tak sama dengan ibadat yang lain. Ibadat lain ni nampak, kita mai mengaji ni kita kena mai nampak ibadat tu, kita semayang nampak ibadat tu, kita pergi haji lagi nampak ibadat tu, rukun agama tu. Tetapi bila kita puasa, ibadat rukun agama tak nampak. No, tak dapat siapa tahu orang tu puasa ke tak puasa. Walaupun di bulan puasa, berapa ramai laki-laki yang suami yang mangkak, tipu suami zaman, tipu ramai isteri zaman ni. Tuan-tuan, sedih saya sebab saya kena mengantar dekat spesies yang sama waktu dengan saya. Tipu. Banyak isteri yang balik dah kepada Allah. Ramai isteri yang ubah diri dia. Dia kata, saya dah sedang, saya umur 30, saya dah berubah, saya pergi khusus, lepas tu saya sedang, saya salah, saya qada semayang, saya buat, tapi suami saya masih tak nak balik. Telefon mengadu kita. Tuan, kemarin saya sembang dengan orang lama di dalam penjara punya, ni pelawat penjara. Dia kata, kami tengah duduk ketiak dah ni, termasuklah nak minta keampunan daripada raja-raja atau sultan negeri yang memberikan keampunan kepada banduan. Lebih 40 banduan wanita sedang menunggu untuk dikantung di tali gantung. Dan sedihnya tuan-tuan, ramai mereka ni yang terpaksa menghadapi tali gantung kerana tak tahan lagi dengan suami masing-masing. Tak tahan dah, suami buat macam-macam dah. Tak tahan dah, suami ni bukan takat tak semayang, suami ni bukan tak takat langgar perintah Allah, suami ni sampai ramai haruan makan anak. Tak tahan dah. Dah lah ambil dah jadi beban, isteri tak tahan, akhirnya bunuh laki sendiri. Sebab dah sakit jiwa dah isteri. Jadi dia nak minta korang sikit daripada kena gantung, pergi jadi penjara seumur hidup aku. Begitu. Nak abang ramai orang perempuan. Jadi ada yang jenis suami dia bukan tak mangkit sok, dia mangkit sok.
Tapi sekali lagi dia pergi kedai di belah sana lah, belah sini tak ada hak jenis ni. Apa dia? Buka pintu belakang, tutup pintu depan. Dia nanti masuk ke belakang, dia nanti kena nasi. Kan? Saya ingat zaman duk keluar operasi dulu, zaman muda-muda dulu, kita naik van, kita pergi. Tuan-tuan, kedai tu betul-betul kedai apek, betul-betul kedai Cina, duduk tengah-tengah bendang. Kita sampai tu, depa tengok van tu, depa terjun, depa lari ke dalam bendang. Mana nak larang? Kita puasa, depa tak puasa. Tak ada seorang pun perempuan jantan belakang. Hak perempuan cahaya nunalik. Sampai tak tu. Tu yang depa kata ada cerita dia tak lari. Penguat kuasa agama main-main kata, "Awak Pak Long, pasal tak lari, orang lain bakat lari." Dia kata tengok kaki lah nak lari. Oi, kasar Pak Long lah. Dia kata tengok kaki lah nak lari. Tengok kaki tak ada. La ilaha illallah. Kaki tak ada pun tak puasa juga. Tu. Jadi ada tak seorang itu dia boleh berlakon? Boleh. Dia makan suap, lepas itu dia pergi kedai makan, buka pintu belakang, tutup pintu depan, dia pun makan. Lepas itu dia balik, dia buat bele, buat tak larat. Boleh tak? Lagi salam pun tak pernah larat. Bini dia buka, bini dia tengok lah, abang pergi ke mana? Dia kata aku nak pergi beli ikan, tapi aku tak larat nak sampai kedai. Padahal dia pergi balun dalam kedai. Dia kata lah, abang tu dah lah gastrit, mainlah masuk tidur saat ni, kita buka puasa sama-sama. Padahal dia dah tibai 2 pinggan. Dia buat muka tak larat. Dia kata, ni awak, dia kata hang masak tak ni satu benda boleh hang masak aku nasi ulam sayur keladi. Tu dia minta jenuh lah, bini nak kena pergi cari nasi ulam sayur keladi, nak kena pergi cari keladi. Bulan puasa keladi kena berebut dengan korau. Pasal apa? Orang punya nak makan, betul tak? Jadi bini dia terpaksa susah payah, padahal dia tak puasa. Allah tetap tahu dia tidak berpuasa. Kita tuan-tuan, anak kita baru sudah bukan suak dengan kita. Orang bang subuh, dia masuk nak ambil ayak semayang, dia buang ayak. Betul tak? Dia kencing. Boleh tak sambil-sambil dia buang ayak, hak bawah keluar, hak atas masuk? Boleh tak? Boleh. Ambil pipe, teran hak bawah keluar, hak atas masuk. Kita ikutkah anak kita masuk dalam tu? Dah. Suami ikutkah isteri masuk bilik ayak? Dah. Tak ada. Dia rahsia. Sebab tu orang yang beriman ni, dia punya bimbang nak jaga puasa dia sampai ayak liuk pun tak berani nak telan. Tu yang kita nak mengaji juga hari ni tu. Bolehkah telan ayak liuk ni? Bukan? Ada orang dia takut nak telan ayak liuk, dia kerja ludah, sat-sat ludah, sat-sat ludah. Habis komplek SIG bulan puasa, bau ludah. Pasal apa? Bukan takat hak yang mai ludah ayak liuk, sekali dengan duk jaga, duduk jual di kedai pun pergi duk ludah juga. Jadi kotorlah. Boleh tak? Tak boleh ludah ayak liuk. Saat ni kita abang. Tuan-tuan, jadi bulan puasa kata Siti Aisyah radhiyallahu bulan Syaban kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula yuftir wa yuftiru hatta naqula yasum. Dia kata bulan Syaban ni aku tengok Nabi Muhammad dia puasa sampai tak nampak dia buka. Maksudnya hari-hari puasa, hari-hari puasa. Dan ada ketika aku tengok Nabi pula tak puasa, nampak macam dia berbuka, nampak macam dia tidak berpuasa. Lalu dijelaskan dalam baki hadis itu, lalu kata Siti Aisyah, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan 1 bulan daripada puasa melainkan di bulan Ramadan. Makna Nabi puasa penuh bulan Ramadan. Wa ma raaituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan tidaklah aku melihat Nabi Muhammad paling banyak berpuasa sunat melainkan puasa itu adalah di bulan Sya'ban. Nampak tak tuan-tuan? Jadi bulan Sya'ban Nabi paling banyak puasa sunat.
Tadi saya sebut di Masjid Al-Hana bahawa saya akan ceritakan pada pagi ini dalam kuliah duha akan hukum-hukum puasa yang ada kaitan dengan puasa nisfu Sya'ban. Apa hukum puasa di nisfu yang kedua daripada Sya'ban? Hukum puasa nisfu kedua bulan Sya'ban itu ada disebut di dalam fiqh Syafi'i. Di dalam fiqh Syafi'i. Okey. Sebelum saya sebut itu, saya nak sebut terlebih dahulu berkaitan dengan hukum puasa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni bila? Hari Isnin. Isnin ni nisfu Sya'ban. Dia adalah satu hari yang disebut oleh Nabi secara jelas di dalam hadis Nabi. Nabi kata bila sampai nisfu Sya'ban, Nabi suruh kita buat dua. Yang pertama, qumu lailaha, yang kedua, sumu naharaha. Hendaklah kamu menghidupkan malamnya dan berpuasa pada siangnya. Okey? So malam nisfu Sya'ban adalah malam Isnin. So di surau hidupkan malam itu. Di masjid hidupkan malam itu, dan di tempat kita memang secara umum masjid dan surau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di dalam zaman tabi'in di Syam ada tabi'in yang besar, nama-nama besar tabi'in yang menghidupkan secara berjemaah, dan kita mengikut pandangan ini. Ini memang khilaf. Ada yang kata hidupkan sendiri-sendiri, mana di rumah. Ada yang kata hidupkan secara berjemaah. Jadi kita mengambil cara yang dibuat oleh sebahagian tabi'in di Syam. Syam di mana? Di belah Syria, di belah Palestin, itu semua Syam. Mereka menghidupkan malam itu dengan memasang lampu. Memang kita pasang lampu di masjid. Bahkan mereka bakar bukhur. Bukhur ini macam haruman. Macam kalau kita pergi Mekah tu, kita masuk ke kedai-kedai yang dia bakar tu, dia ada benda yang dibakar, bukur tu keluar aroma dia, bau sedap, macam kita bakar setanggi lah contohnya. Begitu. Kita tak ada lah sampai begitu pun. Kita buat apa? Kita pergi semayang jemaah, sebab malam ni dia masuk dengan tenggelam matahari. Okey? Jangan lepaskan malam nisfu Sya'ban, melainkan semua kita kalau boleh pergilah secara berkeluarga. Ajak isteri, bawa suami, ajak anak-anak, bawa keluarga, pergi masjid, pergi surau, semayang berjemaah. No, jangan semayang seorang malam tu, sebab malam tu adalah antara malam istimewa dalam agama kita. Okey? Sebab apa? Sebab malam itu Nabi kata Allah Ta'ala bila tenggelam saja matahari, rahmatnya sudah turun. Allah turun ke langit dunia. Langit dunia tu langit pertama. Nah, maksud Allah turun ke langit dunia ialah rahmatnya mencurah sampailah berseru, malaikat dihantar menyeru, siapa hamba-Ku yang minta, aku nak bagi, aku nak kabulkan. Allah nak tunai permintaan. Apa hamba-Ku yang minta pohon rezeki, aku nak bagi rezeki. Siapa yang minta dijauhkan bala, aku nak selamatkan daripada bala. Yang minta kaza, yang minta kaza, yang minta kaza. Kaza tu makna yang minta bagian-bagian, yang minta bagian-bagian, yang minta bagian-bagian, yang merayu, ya Allah ampunkan dosaku, Allah ampun dosanya. Ya Allah ampun dosa dua ibu ayahku, Allah ampun dosa dua ibu ayahnya. Seterusnya. Ya Allah, anakku namanya sekian-sekian, ya Allah, anakku namanya sekian-sekian, ya Allah, Kau sayanglah mereka, Kau kasihlah mereka, Kau rahmatilah mereka, Kau beri hidayah pada anak-anakku, ya Allah, selamatkan mereka daripada bala dan mara bahaya. Mereka jauh daripada kami dilangkaui, kami tak tahu apa mereka buat, ya Allah, tolong pimpin hidup anak-anakku. Sebut nama satu-satu. Malam apa? Malam Isnin ini. Yang ulama kita ijtihad apa dia? Mereka ijtihad pada malam nisfu Sya'ban, Nabi suruh hidupkan malam qiyam. Dia panggil faqumu lailaha, qiyam, hidupkan, dirikan malam itu. Maka kita berhimpun buat apa? Baca Yasin. Betul tak betul? Kita baca Yasin. Hari Jumaat kita baca Yasin malam Jumaat. Tapi malam nisfu Sya'ban baca Yasinnya lebih istimewa. Pasal apa? Ulama-ulama
Mereka ijtihad baca Yasin 3 kali. Betul? Berdoa juga 3 kali. Adakah Nabi suruh baca Yasin malam tu? Tidak. Nabi suruh hidupkan malam tu. Nak baca Yasin? Terserah. Nak baca Al-Kahfi? Boleh juga. Nak baca Quran? Boleh. Nak semayang tasbih? Boleh. Asalkan hidupkan malam. Yang ulama ajang kita pasal apa? Umumnya ramai orang reti baca Yasin. Ada orang selalu dengar Yasin. Malam Jumaatnya baca Yasin sampai hafal Yasin. Jadi dalam hadis lain Nabi kata siapa baca Yasin pada malamnya, siangnya asbaha maghfuran lah. Pagi-pagi subuh dah diampunkan dosa. Kita pun baca Yasin, hati Al-Quran. Lepas tu kita pun baca doa. Minta. Maka dibacalah doa, ya Allah, panjangkanlah umur kami ini dalam taat, ya Allah. Nanti minta lagi, ya Allah, murahkanlah rezeki yang berkat, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, ya Allah. Betul tak betul? Nampak tak? Kita minta apa? Panjang umur dalam taat. Apa arti kalau kita panjang umur? Makin panjang umur, makin derhaka pada Allah. Maka akan tentu makin ringanlah amal. Akan timbangan amalan kita yang baik. Makin beratlah timbangan amalan dosa kita yang banyak. Menyebabkan kita lagi lama hidup, lagi terperosok dalam neraka. Kita minta, ya Allah, murahkanlah rezeki yang halal. Apa artinya Allah bagi rezeki, tiba-tiba rezeki itu Allah bagi tak redha? Allah bagi tak berkat. Rezeki itu Allah bagi, tapi Allah bagi macam umpama Allah bagi kepada Fir'aun, Allah bagi kepada Qarun, Allah bagi kepada Haman, Allah bagi kepada daripada musuh-musuhnya. Mereka itu dapat dunia, tetapi mereka tidak ada bahagian daripada akhirat. Sebab itu kita nak yang berkat. Berkat itu halal. Halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah, bagi rezeki yang halal, yang baik, yang diberkati. Kita tak usah sebut dah, maklum kan? Berkat dan rahmat tidak dijual di pasaraya. Berkat milik Encik Rahmat, dia adalah milik Allah. Sebab tu kita kena minta daripada dia. Kita minta matikan kita dalam iman. Kita tak tahu kita nak mati macam mana. Tak tahu. Bertuahlah orang-orang yang bertuah. Bila dia nak mati, tiba-tiba aja dia berubah hidup dia. Tiba-tiba aja dia pergi cari ending kematian yang sangat baik. Malang dan celakalah orang yang mati dekat nak mati, berubah dia jadi jahat. Berubah dia jauh daripada Allah. Orang kata dekat dia, sudahlah, kita dah tua, Tuhan tak kira yang awal, Tuhan kira yang ujung-ujunglah kita berubah, kita pergi semayang. Dia kata, hampa jangan kacau aku. Hampa dah kacau aku apa? Aku tak kacau hampa jangan kacau aku. Dia tua, orang ajak dia pergi mayang. Jumpa geng tablik ajak kan, jom pergi masjid, marah. Jumpa geng naksah, geng masjid, ajak jom pergi, marah dia. Dia kata, aku tak kacau hampa jangan kacau aku. Aku mati seorang-seorang pun tak apa. Jangan tuan-tuan, Allah dengar. Jangan. Betul tuan-tuan, tak berapa lama dia hilang. Tak tahu di mana. Isteri dia sedang, suami dia tak ada, anak-anak sedang, ayah tak balik, pi abang kat orang kampung, tak ada report kat polis. Tapi dah biar lama. Kenapa tak bagi tahu? Sebab ayahnya, suaminya jenis pesen duk keluar sehari 2 hari tak balik tu biasa. Rupanya sehari 2 hari tak balik tu sudah mati. Jadi report polis dah, abang dekat kita. Saya pergi cari. Kita pergi cari. Macam mana dia boleh pergi seberang tu? Kan? Seberang tu ada pokok buluh banyak, di situ semak samun, di situ belukang walaupun bukan hutan, di situ belakang rumah Cina. Rumah direct tu rumah Cina semua, tak ada rumah Melayu. Sebelah sininya sungai. Macam mana dia boleh pergi situ? Semua tertanya-tanya. Kami sampai, mayatnya sudah berbau. Mati dia seorang-seorang. Betul macam dia kata. Tak apa, aku mati seorang-seorang pun tak apa. Jangan. Ni tuan-tuan, tu yang kita minta, ya Allah, matilah aku dengan iman, husnul khatimah. Tuan-tuan, ada satu perempuan bulan Ramadan hari tu kita tak ada Ramadan. Sebelum tu kalau tak salah, dia pergi dengan anak menakan dia semayang di satu masjid di Tanah Besar. Semayang tarawih.
Jadi tak ada nak sudah, sebab kita semayang 20 nak campur 3 witir. Jadi dia rasa dia macam tak sihat. No, tuan-tuan tahu masjid tanduk, tahu tanduk kan? Masjid tanduk itu dia tepi jalan. Jalan itu memang lepas traffic light, orang selalu yang muda-muda akan pecut. Bila dia pecut, memang di situ ada jejantas. Memang maklum ni tak akan naik jejantas tu. Memang ada satu kawasan yang dibuka begitu oleh orang-orang kampung tu, dia akan lintas di situ. Dia pun habaq kat anak menakan dia, jom maklum nak balik. Mak anak menakan dia kata, nanti saat maklum nak semayang witir. Dia pun duduk di belakang. Tiba-tiba anak menakan dia tengok-tengok, mak menakan dia tak ada. Maka oh, maklum dah balik. Tuan-tuan, tak lama je tiba-tiba dengar bunyi tung, satu dentuman di depan masjid. Nah, depa habaq dekat saya, lebih 10 meter maklum tu pelantin, sangat kuat sehingga anak menakan dia yang tak kenal itu adalah ibu saudaranya, mati dia. Lepas itu tengok barang kemas dia apa semua, baru pasal ni mak menakan mati aksiden, muka dia sampai tak kenal sebab terlalu kuatnya pelanggaran itu berlaku. Saya kata dia syahid. Memang matinya adalah satu tragedi, tapi dia mati dengan penuh kemuliaan. Dia mati lepas dia keluar daripada masjid, solat isyak berjemaah, semayang tarawih lagi. Dia pakai pakaian yang masih sama waktu dia menghadap Allah. Semayang pakai kain telekung, mungkin dia masih lagi dalam keadaan berwuduk. Dia melangkah keluar daripada masjid, dosanya diampunkan Allah. Tak kala dia dihantam dengan kuat, dosa-dosanya semua gugur, matilah dia husnul khatimah. Nampak tak tuan-tuan? Kita kadang-kadang kata kesian dia tu mati COVID-19. COVID-19 mati syahid ya. Orang beriman dia tak ada masalah. Kan? Kita ikhtiar sahaja, tang kena, kalau dah kena terima hakikat, terus survive, cari rawatan, kalau mati syahid. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, habis. Jadi saya nak sebut berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan, kita tengok secara umum dulu apa yang disebut sebagai ahkamus saum, hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa ini dia terbahagi kepada 4, iaitu al-wujub, an-nadabu, wal-karahatu, wal-hurmatu. Yang pertama, hukum puasa adalah wajib. Saudara, yang kedua, hukum puasa adalah sunat. Yang ketiga, hukum puasa adalah makruh. Yang keempat, hukum puasa adalah haram. Wajib yang dikatakan hukum puasa yang wajib itu ada 7 halat. Dia ada 6 keadaan. Yang pertama disebut saumu Ramadan, puasa Ramadan, itulah puasa wajib. Yang kedua saumul qada, itulah puasa qada. Jadi kalau orang tu puasa qada, itu puasa wajib. Macam orang tu semayang qada, itu semayang wajib. Kalau kita semayang qada, waktu haram semayang, sah tak sah? Sah. Nampak tak? Lepas subuh mangkit semayang qada, sah. Waktu matahari terpacak atas kepala, mangkit semayang qada, sah. Lepas asar mangkit semayang qada, sah. Macam itulah kita puasa qada. Jangan risau. Waktu haram pun sah, kecuali jangan waktu yang haram itu, hari yang haram itu hari raya, tak bolehlah puasa qada. Raya puasa, raya haji, hari-hari tasyrik, itu tak sah. Tapi kalau hari syak, sah. Kalau hari nisfu Sya'ban yang kedua, sah. 16 naik ke atas tu, sah. Okey. Kemudian yang kedua, yang ketiga saumul kafarah. Seperti puasa kafarah. Contohnya macam jima' pada bulan Ramadan, itu ada kafarahnya. Kemudian puasa saumu fil haji wal umrah badalan aniz zabhi fil fidyah, iaitu kita kena dam masa kita buat haji dan umrah, maka kita kena puasa. Puasa itu adalah puasa yang wajib. Kita puasa di tanah suci, kita balik puasa di
di Malaysia, maka itu masuk dalam kategori puasa yang wajib. Kemudian puasa istisqa, puasa istisqa apabila diperintah oleh pemerintah. Sultan dia tengok rakyat kita ni susah dengan keadaan air yang tak ada, kering kemarau dalam negeri, lalu Sultan titah kata esok kita nak semayang istisqa, rakyat hendaklah berpuasa, maka hendaklah itu hukumnya wajib, maka itu dipanggil puasa yang wajib. Yang keenam dia panggil saumun nazar, iaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib. Aniai hang dapat kau minta universiti, dia kata dapat dah mak ai kemarin, mak kena puasa lah awal. Mak nazar, mak kalau hang dapat masuk universiti, mak nak puasa 5 hari. Jadi hukumnya wajib. Maklum, kalau puasa nazar jangan sebut berturut-turut, faham? Susah kita. Pasal apa nak pergi sebut berturut-turut? Mak nazar nak puasa 5 hari berturut-turut. Lah, kan tu sah. 5 hari sudah lah. Tak payahlah sebut berturut-turut. Bolehlah kita selang-selang. Kalau tidak, susah kita nak belaga dengan kenduri, nak belaga dengan macam-macam, kita tak tahu. Kemudian mandub, yang kedua bahagian puasa adalah sunat, iaitu hukum yang asal, wahwal aslu. Inilah hukum asal puasa, asal-asalnya sunat, kemudian baru jadi wajib, ya. Wayang qasim ila salasati aqsam, sunat dia terbahagi 3. Yang pertama disebut sebagai ma yatakarraru bi takarruris sana, ma yatakarraru bi takarruris sinin, apa yang berulang dengan berulang-ulangnya tahun, seperti puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah iaitu puasa 9 Zulhijjah. Jangan bila sampai 9 Zulhijjah kita tak puasa. Sebenarnya puasa 1 sampai 9, siapa yang kuat itu juga dituntut puasa bulan haram itu. Tetapi bulan Zulhijjah kalau tak boleh buat 1 sampai 9, ambillah 9. Sebab 9 itu hadis sahih yang menerangkan tentang fadilatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafah inni ahtasibu indallah an yukaffira sanah allati ba'dahu wallati qablahu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Jadi kata Nabi, puasa hari Arafah itu aku harap Allah akan mengampunkan atau menebuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Puasa sehari dapat keampunan setahun sebelum, setahun selepas. Ingat tu, jangan tinggal puasa hari Arafah. Yang kedua disebut sebagai wa tasu'a wa asyura wal hadi asyar min muharram, iaitu puasa 9, puasa 10 dan puasa 11 daripada bulan Muharram. Kalau boleh buat 3-3, itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Nabi SAW, Nabi tak sempat buat apa yang Nabi habaq dekat sahabat. Bila Nabi kata tentang puasa Asyura, sahabat kata puasa Asyura ini sebab orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang-orang Yahudi ini mereka berpuasa pada hari Asyura itu sebab nak sambut kesyukuran kerana Allah selamatkan akan Nabi mereka Musa alaihi salam. Jadi Nabi kata, kita lebih layak, aku lebih layak daripada mereka. Tak apa, kita bezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab dengan mengambil daripada 9. Jadi 9 Muharram sudah puasa. Lepas itu baru ambil 10. Tapi Nabi pun tak sempat sebab tahun depan tu Nabi wafat. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita dituntut ambil 9, 10 dan 11. Kalau tak boleh, ambil 9 dengan 10. Kalau tak boleh juga, ambil 10 sahaja. Jangan tinggal 10 Muharram. Sebab 10 Muharram itu akan menjadikan dosa kita diampunkan setahun yang lalu. Diampun setahun yang lalu. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, itu juga puasa yang mai setahun sekali. Lepas kita puasa Ramadan sepanjang sebulan Ramadan, kita akan berjumpa dengan Syawal, hari raya kita tak boleh puasa haram.
Kemudian kita sambung dengan puasa 6. Orang tua-tua panggil puasa 6. Yang seafdal-afdalnya, yang terbaiknya maklum, puasa 6 bermula hari yang kedua daripada hari raya Aidilfitri. Raya kedua tu terus sambung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8 tu dipanggil hari raya 6. Tapi hari ke-8 daripada bulan Syawal. Kalau kita berhenti, hari kedua ambil, hari keempat baru ambil lagi, hari ke-8 ambil, kita selang-selang. Boleh tak boleh? Jawapan dia boleh juga. Cuma kurang afdal sahaja. Jadi jangan kita tinggal. Sebab Nabi kata siapa puasa Ramadan, kemudian dia sambung dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa sepanjang-panjang tahun. Jadi besar sekali fadilatnya. Jangan tinggal. Jadi satu hari itu sudah mewakili sekian hari. Makna banyak hari nak jadikan sepanjang tahun itu, tuan-tuan. No? Kemudian wal ashhuril hurum. Kemudian puasa bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4, iaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi bulan-bulan ni semua sunat kita berpuasa, mai setahun sekali sahaja. Kemudian wal ashril awwali min Zulhijjah, dan puasa 10 yang pertama daripada bulan Zulhijjah, ya, iaitu kembali kepada ayat wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan malam yang 10. Dia merujuk kepada 10 hari di bulan Zulhijjah, tak termasuk puasa pada hari 10 lah, hari 10 hari raya, faham? Kita hidupkan malam 10 tu daripada 1 Zulhijjah sampai kepada malam. Jadi sebelum 1 Zulhijjah kita dah kerat kuku apa semua tu, kita dah rancang untuk kita melakukan ibadat korban pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tuan-tuan, kemudian ma yatakarraru bi takarruri syuhur, apa yang berulang dengan berulang-ulangnya bulan, seperti ka'ayyamil bid wa hiya yaum 13, 14, 15. No, kita juga disunatkan berpuasa, yang puasa itu dia mai sebulan sekali, seperti puasa pada hari-hari putih, iaitu hari 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah. Setiap bulan Qamariah 13, 14 dan 15. Maknanya esok 13, lusa 14, lepas itu 15. Itu sunat puasa sebulan sekali. Kenapa disebut hari putih? Kerana hari itu bulan mengambang, bulan terang di langit menyebabkan putih nampak di bumi, maka disebut hari putih. Kemudian puasa sebulan sekali juga sunat untuk hari-hari yang disebut ayyam as-sud, ka ayyam as-sud, iaitu hari-hari hitam, iaitulah hari 28, 29 dan 30 tiap-tiap bulan. Jadi tanda 29 puasa, 28 puasa, 29 puasa, 30 puasa. Itu dipanggil hari hitam. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kemudian ada yang dia bersambung ma yatakarraru bi takarruri al-asabi'. Dia berulang puasa sunat itu dengan berulangnya minggu. Mai seminggu datang puasa sunat sekali, mai seminggu datang puasa sunat sekali. Apa dia? Kal itsnaini wal khamis, iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Tuan-tuan, hari Isnin, hari Khamis kita punya amalan dibentang di depan Allah. Hari Isnin, hari Khamis amalan dibentang di depan Allah. Nabi kata kerana tu dia suka berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Antara fadilat puasa Isnin dan Khamis, hari amalan kita dibentang secara mingguan kepada Allah adalah pada hari ini, Isnin dan Khamis. Kita juga dibentang tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dibentang. Waktu mana? Waktu subuh dan waktu asar. Hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah kamu akan semayang, peliharakan semayang dan semayang yang wusta. Ulama mufassirin, ulama-ulama duduk bahas yang kata solat wusta tu apa. Maka sebahagian kata semayang asar, sebahagian lagi kata semayang subuh. No, jadi subuh dan asar ini
juga amalan kita dibawa dibentang di sisi Allah. Report dekat Allah, kita ni tengah semayang subuh kah, kita tengah semayang asar kah. Subuh semayang yang paling berat ke atas orang munafik. Dia duduk tidur, dia tak mangkit, gerak subuh gajah tok mia tak mangkit lagi. Munafik tu. Nah, orang munafik berat dia nak semayang subuh, nak semayang isya. Kemudian wa afdalu siyam min nafli, seafdal-afdal puasa sunat apa dia? Iaitu saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa satu hari dan berbuka satu hari. Wa huwa saum sayyidina Daud alaihi salam. Inilah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Jadi kalau sekali lagi balik tanya Abang Long kita, abang tahu tak pasal Nabi Daud lagu mana? Dia kata tak tahu. Dia kata tak tahu, tak pernah dengar. Siapa tak mengaji tak tahu. Maka abanglah dekat dia, inilah sebaik-baik puasa sunat abang ni. Apa dia? Puasa sehari, buka sehari. Saya pun abang yang kata tuan tak buat lagi. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Itu puasa sunat yang paling baik yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam. Kemudian hukum yang ketiga, hukum puasa adalah makruh. Hukum puasa adalah makruh. Macam mana hukum puasa makruh? Ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahadi. Seorang itu dia hanya berpuasa pada hari Jumaat semata-mata, atau puasa pada hari Sabtu semata-mata, atau puasa Ahad semata-mata. Makna semata-mata tu duduk sorang-sorang. Minggu ni dia puasa hari Jumaat, minggu depan dia puasa hari Sabtu, minggu sekali lagi dia puasa hari Ahad. Tu maksud dia semata-mata. Tu maksud dia ifrad. Ifrad ni daripada perkataan fard. Afrada yufridu ifrad. Dia telah mensatukan. Jumaat itu satu hari tu je dia puasa. Contoh, hari Khamis kita tengok dia duduk makan ayam kopi bawah pokok tapang dengan geng dia. Hari Sabtu dia panggil makan kenduri rumah dia pagi-pagi lagi. Hari Jumaat kita keluar mayang Jumaat, kita ajak dia makan. Dia kata, aku puasa. Memang tiap-tiap Jumaat aku puasa. Kita tanya dia, apa siapa hang puasa mat hari Jumaat? Dia kata, aku puasa hari Jumaat sebab Jumaat itu penghulu segala hari. Dia pakai akal dia manjuk. Penghulu segala hari. Dia kata, aku dengar Tok Guru abang afdal sedekah tu hari Jumaat. Betul ya tu. Tentulah puasa pun afdal juga. Jadi dia buat conclusion dia sendiri, kesimpulan dia sendiri. Maka kita habaq dekat dia, mat, puasa hari Jumaat saja ni mat oi, sebenarnya makruh. Makruh. Tuan-tuan tahu tak pasal apa makruh? Pasal hari Jumaat itu adalah hari raya mingguan umat Islam. Hari raya kita tiap-tiap minggu hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat, lepas daripada masuk bang subuh, kita dah boleh mandi sunat Jumaat. Macam kita mandi sunat hari raya. Mandi sunat Jumaat. Kita sunat lagi nak pergi mayang Jumaat pakai baju baru. Kita sunat ambil kapit kuku, ketik kuku, andam misai, pakai minyak wangi. Macam hari raya. Nampak tak? Sebab itu hari Jumaat makruh puasa. Pasal apa Jumaat makruh puasa? Sebab hari raya umat Islam. Pasal apa Sabtu makruh puasa? Sebab hari raya orang Yahudi. Sebab apa hari Ahad makruh puasa? Hari raya orang Nasrani. Tiga-tiga agama ni dipanggil Al-Adyan As-Samawiyah. Inilah agama langit. Agama Yahudi, agama Nasrani, iaitu Kristian, dan agama Islam. Disebut di dalam Arab, dia kata fal jum'atu aidul muslimina was sabtu aidul yahud wal ahadu aidun nasara walau sama yaumain minha
au kullaha fala karahata illa ifrada hina idzin, kalaulah sekiranya seorang itu berpuasa 2 hari daripadanya atau ketiga-tiganya sekali, maka tidak makruh lagi. Kerana tidak dinamakan puasa semata-mata 1 hari itu. Maksudnya hukum makruh boleh terangkat. Faham belum? Kita contohnya makruh ambil ayak semayang dengan ayak musyammas. Betul tak? Kita ada ayak mutlak, kita ada ayak mustakmal, kita ada ayak musyammas, kan? Musyammas apa dia? Ayak yang duduk dalam bekas besi, kemudian matahari tembak dia sampai panas. Kita makruh ambil wuduk dengan ayak tu. Pasal apa? Pasal dia boleh menjadi sebab penyakit sopak. Dia jangan duduk mandi waktu tu dah hangat lagu tu. Dia dipanas oleh terik matahari dalam bekas besi. Jadi boleh tak terangkat hukum makruh? Boleh. Macam mana nak angkat? Bagi dia sejuk, hilang panas, maka hilang hukum makruh. Macam itulah dengan puasa. Kalau kita nak bagi hilang makruh puasa pada hari Jumaat semata-mata, maka kita puasalah dengan hari Sabtu atau dengan hari Khamis. Khamis campur Jumaat, atau Jumaat campur Sabtu, atau tiga-tiga sekali, Jumaat, Sabtu, Ahad. Atau nak ambil Ahad saja, Ahad dengan Isnin. Tak boleh seorang-seorang. Dia akan menjadikan hukumnya makruh. Makruh juga dia kata wasaumud dahri liman yakhafu darara au fawata haqqin mandub. Puasa yang sepanjang-panjangnya ataupun dia panggil puasa wisal, puasa sambung, itu juga makruh. Maksud puasa sambung ni macam Sayyidatuna Aisyah, lepas Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah dia puasa terus. Sebab dia tak ada siapa, maka dia puasa terus. Liman yakhaf, kepada orang-orang yang tidak orang yang liman lam yakhaf ad-darar, makna dia masih lagi tidak makruh, masih lagi dapat pahala, dapat sunat kalau dia tak takut mudarat. Tapi kalau dia takut mudarat, hukumnya makruh. Makna kalau dia takut sakit, umurnya dah banyak, kalau dia pergi puasa lagi sakit, makruh. Tapi kalau dia ni rasa dia kuat, dia tak sakit, dan dia tidak ada apa-apa waktu tu yang menjadi tanggung jawab dia lagi yang mungkin akan hilang. Contohnya dia ada beranak, anak cucu dia lagi, dia nanti nak pergi makan kenduri dan sebagainya lagi, dalam masyarakatnya bagian-bagian lagi. Tapi kalau dia tak ada siapa, dia pergi duduk di pondok, dia pun anak cucu je duduk main kat dia, dia tak balik pergi kat mereka dah, dia boleh puasa terus. Sebab tu ada orang puasa Rejab, Syakban, Ramadan. Ada tak? Ada. Tapi kalau dia takut dia sakit, makruh. Dan kemudian hukum haram yang qasim ila qismaini, hukum haram terbahagi kepada 2. Haramun ma'as sihhati, haram tetapi sah, iaitu saumuz zaujah biduni izni zaujiha wa saumul abdi biduni izni sayyidihi. Puasa yang hukum haram tapi sah adalah puasa seorang isteri tanpa keizinan dari suaminya. Haram tetapi sah. Dalam hadis, orang isteri tu nak habaq kedudukan suaminya tinggi, Nabi larang seorang isteri yang ada suami dengannya, dia berpuasa sunat tanpa keizinan suaminya. Jadi kena minta izin. Maklum, kalau suami kita dia tu duduk di pelantang minyak tu, dia tak balik, tak apalah. Dia duduk tanah besar tu, dia tak balik, tak apalah. Kita habang tu pasal habang je lah. Abang, ni nak puasa ni, ni 10 Syakban ni nak puasa ni, hari Senin. Tak apalah dia duduk di luar. Tapi kalau dia tu dah 2 bulan dah penin dah, kan, duduk di Kuala Lumpur tu, kan, balik mai, kita nak ajak dia puasa hari Khamis pula, sunat Khamis pula. Kita nak puasa ni, kata abang. Dia kata, abang ni baru balik. Antu, dia kata tak boleh lah abang, rasa aku nak buka puasa dengan ni esok ni. Dia kata tak boleh puasa tak? Dah, abang nak makan pagi sekali dengan tengah hari sekali dengan adik. Faham? Maka waktu tu jangan gagah puasa, maklum. Yang kata abang ni orang nak puasa juga, orang tak kira, orang nak puasa juga. Maka apa jadi? Puasa dia tu sah tetapi haram. Makna berdosa.
Puasa ni makna tahan diri daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari, terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu puasa. Makna teruk saja, penat, tahan makan minum tak boleh, tiba-tiba haram. Nampak tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tetapi kepada suami-suami, kalau isteri kita minta, bagilah. Kalau dia ada dengan kita, kita sokong dia. Bagus isteriku, marilah kita berpuasa bersama-sama. Nanti bangunlah, basaklah untuk kita makan sok, kita akan gerak anak-anak sekali. Itu lagi cantik. Kalau kita ada kerja, bagi juga bini kita puasa. Puasalah, abang boleh makan pahala peri. Pasal apa? Kita bagi laluan, bini kita puasa. Tetapi dari segi hak, memang isteri tak boleh. Hak ni maksud dia apa? Tanggungjawab. Hak artinya tanggungjawab. Hak suami ke atas isteri, itu adalah tanggungjawab isteri kepada suami. Hak isteri ke atas suami, tanggungjawab suami ke atas isteri. Nampak tak? Jadi tanggungjawab tu adalah hak. Tanggungjawab isteri, hak suami. Maksudnya bila isteri nak puasa sunat, dia mesti kena minta izin dekat suami dia. Suami duduk dengan dia. Dia faham? Kemudian puasa hamba tanpa izin penghulunya. Ni zaman dulu punya. Bukan zaman Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Itu pun hanya gambaran cerita P. Romli sahaja. Zaman tu pun tak ada hamba. Kemudian haram ma'adami sihah, haram dan tidak sah. Bukan takat haram, tidak sah pula. Tadi haram tetapi sah. Yang ni haram, tak sah pun. Apa dia? Yang pertama, saumu yaum Aidil Fitri, iaitu wahwa awal yaumin min syahri Syawal, puasa pada hari raya Aidil Fitri 1 Syawal. Yang kedua, yaum Aidil Adha, saum yaumi Aidil Adha, puasa pada hari Aidil Adha. Orang makan, dia puasa. Kita pun ajak dia, makanlah, silalah, makanlah wajib, makanlah dodol. Dia kata, aku puasa. Hai, hang puasa pasal apa? Dia kata, saja aku mencabar diriku. Ketika orang lain bersukaria makan, aku tidak makan. Hebat tak aku? Yang menaknya dia al-bangal, kan? Pasal apa? Pasal nombor satu, kalau hang puasa sah pun hang riak, hang tunjuk kat orang, kan? Nanya pula, hebat dak aku? Hang sum'ah. Hebat dak aku? Dia tak sah dan dia haram puasa. Pasal apa? Dia puasa hari raya. Hari raya hari makan, maklumi. Hari raya puasa tu, mama dengan orang bang tu, kita isytihar tu, kata kita tak puasa. Sunat ambil buah kurma, makan. Pasal apa? Itu hari raya Aidil Fitri. Hari raya Aidil Adha, sunat jangan makan dulu, kita makan lepas semayang. Hari raya puasa, makan sebelum semayang. Saumu ayyami tasyrik. Yang ketiga, puasa hari-hari tasyrik, iaitu hari 11, 12 dan 13 daripada Zulhijjah. Mana raya pertama 10 Syawal, 10 hari raya pertama adalah 10 Zulhijjah, kemudian hari raya kedua 11, 12 raya ketiga dan 13 raya keempat daripada raya haji. Kemudian seterusnya adalah puasa yang keempat, saumu an-nisfil akhir min Sya'ban, iaitu puasa nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban, iaitu 16, 17, 18 sehingga akhir bulan. Yang ni yang saya nak terang ni, iaitu puasa start daripada 16 hari Selasa depan sampai akhir bulan Sya'ban. Hukumnya haram dan tidak sah. Puasa apa? Puasa sunat, haram dan tidak sah. Nabi kata, bila sampai tengah bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Puasa apa tu? Puasa sunat. Okey. Kemudian yang kelima, saumu yaumi syak, iaitu puasa pada hari syak. Apa dia hari syak? Iaitu wahwa yaumus salasin min Sya'ban, idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw sabi. Yang dikata hari syak itu, kata pengarang, iaitu hari 30 Sya'ban. Kita akan tengok anak bulan bila? 29 malam. Tengok anak bulan, nampak puasa, tak nampak genapkan 30.
iaitu hari 30, idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal, orang duk cakap-cakap pasal tengok anak bulan, au syahida man la tuqbal syahadatu bi ru'yatil hilal, ataupun ada orang yang ditolak persaksiannya akan nampak anak bulan itu. Dia kata dia nampak, dia habaq kat orang dekat qadhi kata dia nampak, man la tuqbal, tetapi dia tidak diterima persaksiannya. Siapa dia? Kamra'atin, orang perempuan dia tak boleh habaq, dia habaq pun tak pakai. Au sabiyin, atau budak-budak, tak boleh. Dia mesti laki-laki yang adil untuk melihat anak bulan tadi. Jadi hari 30 tu hari syak, haram, tidak sah. Siapa puasa? Puasa apa? Puasa sunat. Okey, jangan habis dekat sini, kena sambung lagi, kalau tidak tak faham. Apa dia? Masalah mata yajuzu saumu yaumi syakki aw nisfil akhir min Sya'ban, bilakah seorang itu diharuskan puasa pada hari syak dan puasa nisfu yang kedua daripada bulan Sya'ban? Nampak tak? Bila? Maka jawapan dia yajuzu saumuhuma fi salasi halat, harus puasa hari syak dan hari nisfu yang terakhir dari bulan Sya'ban, 16 hari bulan tu naik ke atas, dalam 3 keadaan. Ingat tuan-tuan, 3 keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana saumu wajiban ka qada'in au kaffaratin au nazrin. Orang yang boleh puasa hari syak, hari 30 Sya'ban tadi dengan nisfu Sya'ban yang kedua adalah orang yang puasanya adalah puasa wajib. Faham? Apa dia? Seperti dia puasa qada. Maklum puasa hari 16, sedangkan maklum tak puasa hari 15. Asal hukum haram maklum puasa sunat, tapi maklum nak puasa juga, maklum puasa qada, sah. Nak puasa juga, puasa nazar, sah. Kalau ada kafarah, sah. Tapi kalau puasa sunat, tak boleh, haram dan tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun ay wirdun kasaumil itsnaini wal khamis, kiranya adalah bagi orang itu kebiasaan sunnah yang telah terbiasa dia melakukannya, seperti dia telah berpuasa hari Isnin dan Khamis. Jadi Isnin baru ni 1 Sya'ban tu sudah hari Isnin 1 Sya'ban dia puasa. Kemudian dia puasa hari Khamis. Isnin, Khamis dia sudah ambil jadikan wirid dia. Sekali pun cukup dah. Isnin, Khamis dia ambil sekali dalam bulan Sya'ban. Maka bila sampai nisfu yang kedua, nisful akhir, 16 naik ke atas, dia jumpa dengan hari Isnin, dia boleh puasa sunat Isnin. Puasa apa? Puasa sunat Isnin. Sampai hari Khamis, dia boleh puasa sunat Khamis. Boleh faham? Nampak? Jadi kita ni dalam puasa sunat, kita boleh berbilang-bilang niat. Saja aku puasa sunat Isnin dan sunat Sya'ban dan sunat boleh kan, kita berimpun sampai 2, 3, tak ada masalah. Tapi kalau yang nu tak boleh, kita sebut qada, dia main sendiri. Qada saja aku puasa qada, saja aku puasa sunat Sya'ban dan qada, tak boleh. Saja aku puasa sunat Syawal dan qada, tak boleh. Kena puasa qada sahaja. Syawal main sendiri. Yang tu mengikut setengah pendapat ulama yang lain. Sebab itu ulama kata yang lebih afdalnya adalah puasa qada seorang-seorang dia. Tapi ada pandangan ulama menyebut kalau kita puasa qada pada waktu yang di mana disunatkan puasa yang lain, dia main sendiri. Macam kita ni dah terkapit dah. Kita sampai-sampai orang duduk khutbah Jumaat. Nabi suruh semayang 2 rakaat. Nak semayang apa? Semayang tahiyatul masjid kah? Semayang sunat Jumaat kah? Maka sembahyanglah sunat Jumaat dengan bacaan yang ringkas, kemudian sudah dengarlah khutbah. Semayang sunat Jumaat dapat tahiyatul masjid. Boleh nampak tuan-tuan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, idza wasala nisfat tsani bima qablahu, yang ketiga, apabila seorang itu telah menyambung nisfu yang kedua dengan apa yang sebelum nisfu kedua, dia pun terang macam mana? Bi ansama yaum 15, bahawa dia telah puasa pada hari 15.
Hari 15 ni hari apa tuan? Itulah hari nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu hari apa? Hari tengah-tengah Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 itu hari terakhir daripada nisful awal. Duduk tengah-tengah. Esok tu sudah jadi nisfus sani. Hari apa? Hari 16. Jadi orang yang dapat puasa sunat, maklum nak puasa sunat Sya'ban, nak puasa sampai 30, boleh tak boleh puasa sunat ni? Saja aku nawaitu saumaruddin sunnatan min syahri Sya'ban. Boleh tak boleh? Boleh. Lagu mana cara dia? Cara dia ialah maklum menyambungkan puasa nisfu yang ke akhir dari Sya'ban, nisfu yang kedua dari Sya'ban dengan apa yang sebelumnya. Apa sebelumnya? Hari 15 tu. Jadi hari Isnin ni puasa hari 15, maka dia kata bi an soma yaum 15, orang tu dia puasa hari 15 Sya'ban, fayajuzu lahu an yasumal yaum allazi ba'dahu, maka haruslah baginya dia berpuasa hari selepas daripada 15, iaitu yauma sittata asyar, iaitu hari ke-16. Faham? Wa idza shama yaum sitta asyar jazalahu saum yaumi sab'ata asyar. Bila orang tu dah puasa hari 16, harus dia puasa hari 17. Bila dia puasa hari 17, boleh dia puasa hari 18. Bila dia puasa hari 18, boleh dia puasa hari 19. Dia mesti bima qablahu. Mesti sebelum tu kita puasa. Sebelum tu kita puasa. Mula dengan hari apa? Hari 15. Faham belum? 15 puasa, kita puasa 16. Layak puasa 16, harus puasa 17. Sudah puasa 17, boleh puasa 18. Sudah puasa 18, boleh puasa 19. Puasa apa? Puasa sunat Sya'ban. Tiba-tiba hari ke-20, maklum cucu balik, ajak pi makan Kentucky Fried Chicken, pi buka puasa di Kentucky. Maka apakah hukum puasa sunat lepas itu? Hari 21 hukumnya haram dan tidak sah. Sampai bila? Sampai hari habis bulan Sya'ban. Boleh faham ke tak? Nampak tak? Bukan macam orang kita duk faham, dia kata aku dah ambil dah hari tu 1 Sya'ban, hari tu awal-awal Sya'ban aku ambil dah. Pasal apa aku tak boleh puasa sunat hari 17 aku nak puasa? Nampak tak? Dia tidak faham. Yang disebut di dalam mazhab kita Syafi'i, mesti sambung hari 16. Hari nisfu Sya'ban yang kedua, dia panggil nisful akhir min Sya'ban, yang hukumnya haram puasa dan tidak sah. Hari apa? Hari 16 sampai 30. Kalau kita nak puasa sunat juga boleh tak? Boleh. Satu, kita ada sunnatan mu'tadah. Kita duk bisa ambil dah Isnin Khamis. Bila kita ada dah Isnin Khamis hari tu, jumpa Isnin Khamis, boleh puasa Isnin, boleh puasa Khamis. Lah kita tak ada Isnin Khamis hari tu daripada 1 sampailah hari ni dah habis dah. Jumaat 1 mana ada Isnin Khamis dah. Isnin akan datang 15. Kita tak ada modal. Maka kita nak buat macam mana? Lo saya nak puasa juga, nak buat lagu mana? Jawapan dia, puasalah hari 15 ni. Hari apa? Hari Isnin. Puasa apa? Nisfu Sya'ban. Pas kita puasa hari 15, sambung terus 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30. Puasa apa? Puasa sunat. Tetapi tadi kita dah abang, dia pergi hantam makan Kentucky hari 20. Maka 21 naik ke atas sudah jadi haram. Haram apa? Puasa sunat. Dia sudah tidak ada Isnin Khamis, jadi dia nak puasa juga. Dia kata nak puasa juga tu Iman, nak puasa juga. Jadi kita nak buat gimana? Maka jawapan dia maklum, boleh juga puasa, iaitu puasa nazar atau puasa qada, atau disebut secara ringkas puasa yang wajib hukumnya. Faham? Maklum dulu-dulu kan Pak Long kan, masa kita akil baliag dulu ni, kita ingat lagi tak lah ni? Ingat tak? Waktu kita umur 15 mimpi ragai pokok nyok dulu, kita ingat tak? Waktu tu kita ingat tak kita puasa tu lagu mana? Puasa sempurna kan? Kita masuk pergi mandi tu, kita buka shower tu, masa kita duduk juruh tu, kita nganga kan, kita tutup mulut kan?
Jadi kita pun tak apa nak kompom. Jadi senangnya waktu tu puasalah qada, nawaitu sauma ghadin qadaan. Qadaan. Jadi kita qada Ramadan kita dulu ni, hak dulu-dulu ni kita qada. Boleh tak boleh? Boleh. Nak puasa juga, tak mau puasa qada, boleh puasa nazar. Tapi ingat, nazar jadi wajib. Nazar jadi wajib. Orang tu dia nazar, contohnya dia kata di 10 kedua ni, aku nak puasa nazar. Dia kena wajib qada kalau dia tinggal. Dia kena wajib buat sebab dia dah sebut dia nazar nak puasa. Macam tu. Kalau dia nazar Isnin Khamis, jadi Isnin Khamis. Nazar ni tuan-tuan, kalau dalam Ramadan orang duk buat lah. Macam Ramadan nak main ni tuan-tuan. Siapa nak pahala banyak? Saya boleh abang. Tapi tuan-tuan kena ingat, nazar ni hukum dia apa? Hukum dia wajib. Nazar dia kena bayang tau. Kalau kita tinggal, kita kena bayang. Hutang malu. Hutang. Saya ingat arwah mak mentua saya, arwah Allah yarhamha, dia hidup dengan saya 6 bulan. Saya hidup dengan dia sempat 6 bulan. Rupa-rupanya kesukaran waktu saya ni bertunang lama. Bertunang lama. Haji Rosli jangan lama-lama sangat. Bini saya cadang nak masa bertunang tu nak nikah di Mesir. Dia balik, mak dia sakit. Mak mertua, bakal mak mertua tu sakit. Dia sakit parah. Jadi bila saya bancuk balik kita pun, saya mengajak waktu tu di Pulau Pinang. Jadi dah mula mengajak, dah mula ceramah. Orang dah mula berkenan. Waktu tu muda kan, segak pula kan waktu tu kan. Jadi mereka mula nak sekat kita kok jalan. Jam gereng kita. Macam mana kita sudah bertunang. Jadi saya sudah balik pergi jumpa dengan mak mentua. Saya minta nak menikah. Bini saya waktu tu dia tengah duk sambung belajar USM. Jadi dialah penunggu setia ibunya yang kena masuk hospital, General Hospital Kuala Lumpur tu, boleh kata tiap-tiap bulan duk jaga mak dia yang perut bengkak macam ni. Perut bengkak darah apa? Darah hati ke apa kah? Betul lah. Jadi saya balik jumpa dengan mak mentua. Mak mentua pun dia tak ya. Saya kata dekat dia, tak baik lah tuan-tuan, jangan buat lagu tu nah. Saya buat seorang sudah, astagfirullahalazim. Saya dah minta ampun kat mak mentua saya. Saya macam ugut sikit lah mak mentua saya. Saya kata, makcik, saya minta tolong, saya nak nikah. Saya tak boleh lah. Anak abang kata menyakak kaki dah lah. Saya tak boleh lah. Kalau makcik nak tangguh juga, saya rasa lagu tak boleh tunggu lah. Saya orang lain lebih kurang lagu tu lah. Jadi kalang kabutlah mak mertuaku itu. Tanpa dia bertanya lagi kepada anak-anaknya yang 9 orang, dia telah buat keputusan, okey, raya haji ni kita buat kenduri. Raya haji tu terus buat kenduri 500 orang dia. Modal pun sikit ya, adik-beradik bukan bawa kenduri gitu, yang penting diriku telah menikah. Rupa-rupanya mak mentua saya dia telah bernazar tanpa dia bagi tahu siapa-siapa. Satu hari dia tanya saya, Yusuf, mak nazar, kalau mak sihat, mak nak pergi Mekah buat umrah, wajibkah mak pergi? Dia tanya saya. Saya kata, mak, dia bergantung dekat mak. Mak rasa mak sihat tak? Dia pun kata, mak rasa mak sihat. Jadi mak mentua saya nak abang fadilat nazar ni tuan-tuan. Nazar ni kita janji dengan Allah. Kita kata dekat Allah, ya Allah, aku nazar, mak mentua, kalau aku sempurnakan perkahwinan anak aku ni semua sempurna apa semua, aku sihat, aku nak pergi Mekah ya Allah. Allah bagi mak saya sihat. Tak payah pergi duduk hospital, General Hospital. Tak payah. Dia boleh. Bayangkan dia perut besar lagu ni, duk pergi ambil ubat lagu tu aja, dia boleh ikut saya naik kereta, saya pergi ceramah tu. Saya bawa dia sampai Perak. Dia duduk di belakang ni. Saya bawa kereta, bawa berjalan rumah adik-beradik dia. First and last. Saya menikah, itulah saya bawa dia pergi tu, balik-balik tak pergi dah. Pasal apa? Dia pergi batu 2 jalan bawah tanah. Saya pun tanya, mak sihat tak? Sihat. Mak wajib pergi Mekah. Ringkas cerita, sedia. Siap semua. Beli tiket, pak mengakan dah siap, adik nak pergi sekali dengan mak, kain telekung bini saya apa dia bubuh dah dalam beg. Saya malam Jumaat macam semalam ni, saya tengok mak seronok, adik-beradik mak masak sendiri, mak masak, ada yang mak masak sampai pukul berapa pagi.
Subuh-subuh saya turun, tengok-tengok, oh mak semayang malam, ada kain telekung mak duk bulat atas sejadah dekat bilik mak. Saya pun tanya, mak nak semayang sujud sejadah? Ya, saya jadi imam. No, mak saya di belakang. Tuan-tuan bayang, mak saya berdiri semayang sujud sejadah di lama cikgu, berdiri. Itu bukti kata dia sihat. Sudah saya baca doa, maklum, saya salam, saya cium tangan mak saya. Itulah rupa-rupanya ciuman penuh bermakna, kerana hari itu adalah hari sangat bersejarah. Tuan-tuan tahu tak, lepas saya cium tangan dia, dia seronok sangat. Saya dah panggil orang masjid mai baca Yasin, pasal mak nak pergi buat umrah. Sudah makan, balik, tinggal adik-beradik, tengah-tengah makan, pum, mak muntah darah, mak muntah sampai ke tempat sertaan dengan timba. Mak meninggal, tuan-tuan, meninggal di hospital. No, nah, abang kat ibu-ibu ingat, kalau kita lalu jantik macam tu, saya teringat lagi mata dia, tengok mata saya. Lepas tu dia kata, dan saya mendengarnya, mak ampunkan dosa semua anak mak. Ingat tu, mak ampun dosa semua anak mak. Kita kena ampun dosa anak-anak kita, tuan-tuan. Jadi adik saya pergi buat umrah qada. Nah, tunai nazar mak di sana. Jadi jaga-jaga siapa nazar, dia akan menjadi hutang. Tapi nazar tu bagus ya. Contoh, orang tu nazar dalam bulan puasa Ramadan, kita puasa, buat yang sunat dapat fardu, buat yang fardu 70 kali fardu, betul tak? 70 kali fardu. Jadi orang tu dia nazar, ya Allah, aku nazar, aku nak semayang jemaah dalam bulan Ramadan. Contohnya, maka dia kena semayang jemaah dalam bulan Ramadan. Hak yang bukan fardu sudah tukar jadi fardu. Jaga-jaga. Kalau orang tu dia boleh, aku nazar, ya Allah, aku nak khatam Quran sekali dalam bulan Ramadan. Sudah jadi wajib baca Quran. Sudah jadi wajib pada ketika itu. Maka bukan lagi sunat. Sunat dapat pahala, sunat dapat pahala fardu, wajib sudah jadi 70 kali fardu. Jadi cara mereka nak dapat pahala banyak, mereka tukar jadi nazar. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya harap clear apa yang saya terang tentang nisfu Syaban. So malam ni jangan tinggal. Malam apa? Malam nisfu nanti, malam Isnin. Ibu-ibu paling ramai yang jadi pengikut kita di sini ni, ibu-ibu, ayah-ayah termasuk. Bangun. Kalau masjid buat, pergi masjid. No? Malam tu semua orang pergi semayang jemaah di masjid, baca Yasin, baca doa. Balik nanti jangan lupa bangun awal. Semayanglah. Kita semayang wudu, ada panjang masa. Semayang taubat, kita semayang hajat, kita buat. Kita semayang witir, hujung sekali. Kita jangan lupa doa menyebut nama orang-orang yang kita sayang. Okey? Habis. Sikit saya nak sebut tentang Ramadan. Kita pun dah lebih masa, tapi saya ingat sikit kena sebut juga. Kita kena rasa dah siap-siap lah ni. Rasa teruja. Bahasa baru teruja. Rasa seronok. Seronok nak sambut Ramadan. Ya Allah, ya Allah, bagi aku sampai jumpa Ramadan. Siapa aja? Nabi aja. Nabi aja. Nabi kata, ya Allah, berkatilah bulan Rajab. Bulan Rajab lagi. Ya Allah, berkatilah bulan Syaban. Bulan Syaban lah ni. Tak sampai 20 hari lagi kita jumpa dengan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, panjang umur pun nak jumpa Ramadan. Panjang umur pun nak jumpa Ramadan. Takut kita tak panjang umur, tapi oleh kerana kita duk sebut, mudah-mudahan kalau kita mati, Allah kira kita sudah di bulan Ramadan. Faham ke tak? No? Faham ke tak? Tu ada seorang anak muda, hujung bulan Rajab, orang tengah duk sambut Isra' dan Mi'raj. Dia baru dapat kerja tak lama. Dia anak sulung, adik-adik ada 3, mak dan ayah masih muda, belum umur 50 tahun. Dia kerja tengah hari, dia pecut motor dia, balik hari Jumaat, makan dengan mak, ayah dan adik-adik dia. Rupa-rupanya itulah makan tengah hari terakhir. Lepas Jumaat, mak dengan ayah dia bawa adik dia 2 orang, tinggal adik dia seorang yang umur 8 tahun. Keluar daripada rumah, keluar, hujan lebat mencurah-curah, lebat selebatnya. Tiba-tiba tengah jalan, baru 15 minit tak sampai memandu, sebuah kereta pacuan 4 roda
sebelah sana jalan, dia mungkin langgak lopak ayam, dia melambung, dia lompat di belah sana, jumpa dengan sekeluarga ini, boom, 4 meninggal dunia. Tuan-tuan bayang, ada yang meninggal situ, meninggal di hospital. Dia dapat telefon, dia kata dia ambil adik dia, dia bubuh atas motor, dia pecut tengah hujan 15 minit tuan-tuan, dekat je dia sampai, dia tengok keempat-empat bergelimpangan, mereka ayah, ibu dan 2 adiknya yang berusia 8 tahun otomatik menjadi yatim piatu. Hujung bulan Rajab baru ni di Serdang, tuan-tuan, seorang anak muda, dia balik daripada kerja di luar, dia tak duduk di Serdang, dia balik sebab nak bawa bapaknya esok pergi. Bapak tu dah nyanyuk, nak pergi buat pemeriksaan kesihatan, balik dengan kereta. Dia kata kat adik dia ni perempuan, kerja Kelang, kata kalau nak pakai kereta pakailah, boleh bawa mak dia jalan. Dia pun pergi, tinggallah motor adik tu, bawa motor, dia bagi kereta dia. Adik tu bawa kereta pergi tepi tasik dekat-dekat dengan masjid baru dan masjid lama di Pekan Serdang, tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh buka dan tengok macam mana kereta itu boleh meluncur masuk ke dalam tasik. Macam mana mak dia yang dekat 70 tahun itu boleh pijak, boleh bawa, boleh terbang di sana. Adik dia lari nak selamatkan mak. Dengan adik dia, dengan maknya meninggal dunia, tuan-tuan, dia sampai kereta masih menjunam, nampak lagi dia berenang pergi nak selamat. Kedua-duanya tidak dapat diselamatkan. Ramadan lalu mereka bersama, Ramadan ini sudah pergi selama-lama. Bayangkan ayah yang sudah tenggelam timbul, sudah nyanyuk, tuan-tuan. Saya ada seorang biras saya seorang cikgu, anak tunggal, mak ayah masih ada tapi sudah uzur, sudah nyanyuk. Bila anaknya meninggal, dia riba bercakap kerana dia nyanyuk. Dia tidur atas riba cucu dia lepas anaknya telah selamat dikebumikan. Anak dia nama Halim. Dia kata, Halim, aku ingat hang yang akan tengok aku. Menangis. Macam kanak-kanak dia teriak. Dia nyanyuk. Dia balik menjadi seorang yang seperti baby pada ketika itu. Bila dia teringat anak dia, dia akan panggil, dan ibu teringat anak dia akan cari. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita seronok sebab nak jumpa Ramadan, sedangkan saat lagi petang pun kita tak tahu kita boleh jumpa tak dengan matahari yang akan tenggelam. Saat lagi malam pun kita tak tahu kita hidup atau tidak untuk bangun sepertiga malam untuk sujud lagi pada Allah. Esok matahari akan timbul dengan setia di sebelah timur tenggelam di barat. Belum tentu kita tidur malam ni kita boleh jumpa dengan sinar cahaya. Jom kita rasa dalam hati kita sedia untuk jumpa Ramadan, azam untuk bagi yang terbaik untuk memuliakan Ramadan. Nabi kata fa'akrim bihi min zairin huwa muliakan tetamu itu, dia sedang datang untuk bertemu dengan kamu. Bertamu dalam hidup kita, tuan-tuan. Ada orang dia tak rasa pun, betapa terujanya nak jumpa dengan Ramadan. Bagi dia Ramadan dan bukan Ramadan sama saja, tuan-tuan. Jadi yang kedua, kita kena bersiap dengan ilmu. Kita nak sambut Ramadan tu macam mana? Buka balik kitab-kitab yang berkenaan, macam kita kata kita nak sebut tu lah, tuan-tuan. Kita nak sambut dengan bulan Ramadan, kita nak kena bukan sahaja bersiap daripada segi kain telekung ke. Ada orang dia hadiah kain telekung kat bini dia, ada orang dia hadiah kain pelekat dekat mak dia, sebab nak sambut Ramadan. Ada satu orang, tuan-tuan, tiba-tiba aja ada orang telefon, masjid telefon ni, dia kata Datuk sekian-sekian, dia kata minta Tuan Syekh suruh pergi di kedai ni buat jubah Ramadan. Pasal apa? Dia nak kita pakai jubah yang dia buat untuk Ramadan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, saya kadang-kadang macam tak percaya, tapi benar berlaku. Ada satu orang, saya tak pernah sikit pun sangka, dia telefon, boleh tak saya nak hantar Tuan Syekh pergi Mekah bulan Ramadan. Kasar, tuan-tuan. Bukan saya nak kena keluar duit, dia bagi duit belanja lagi. Kata tak apa, dia kata saya hantar Tuan Syekh dengan isteri pun hantar sekali. Saya pun balik abang kat bini ni orang nak hantar kita pergi bulan Ramadan ni. Ada satu datuk, duit dia banyak kan.
Dia kata tak boleh, ni anak kita kecil ni je lah. Tak apalah, anak kita bayar ke diri lah, 2 orang kita bayar lah. Dah dia bayar kat kita dah. Kita pun habaq dia, Datuk, tak apa, Datuk anda nak hantar saya dengan orang perempuan, anak saya bayar. Dia kata tak bayar, anak tu saya pun saya bayar. Sampai tu ada orang yang nampak ganjaran yang besar bila kita buat di bulan Ramadan, Allah akan bagi. Tuan-tuan, kita puasa ganjarannya sudah luar biasa. Kita puasa, kalau amalan yang lain 10 sampai 700 kali ganda, puasa tidak, tuan-tuan. Nah, puasa itu kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hamba itu buat kerana aku yang nak balas. Jadi kita puasa kerana Allah, jangan puasa kerana manusia. Tujuan puasa mesti lillahi ta'ala. Jangan puasa balas dendam, sebab dia ada tanda orang yang puasa tetapi dia tidak mendapat fadilat puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata berapa ramai orang puasa, dia tak dapat apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebab dia tak jaga mata dia tak jaga mulut lidah dia tak jaga kaki tangan dia tak peduli halal haram, tapi dia puasa, tapi dia tak semayang umpamanya. Akhirnya dia tak dapat apa melainkan penat, lapar dan dahaga. Jadi kita puasa mengikut apa yang diajak kepada Nabi, yang diajak oleh Nabi kepada kita. Apa dia puasa? Puasa tahan diri daripada makan dan minum dan perkara batal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Ingat tu, mesti niat. Satu-satunya ibadat yang kita boleh niat tidak tepat pada masanya adalah puasa. Yang lain kita niat apa, semayang, niat usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niat waktu mana? Waktu usolli ke waktu Allahu akbar? Waktu Allahu akbar. Waktu Allahu akbar atau A sampai bar, itulah kita niat aku semayang fardu subuh. Nampak? Jadi niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, kita qasad nak buat sesuatu terus kita buat. Tapi puasa tidak, dia bermula dengan tenggelam matahari sampai sebelum subuh. Tu dia punya niat. Kita boleh niat dah sama dengan maghrib tu, boleh niat dah. Sebab tu yang kita selalu habaq kat tutup imam kan, lepas daripada jadi imam mayang tarawih, sudah semayang witir, dah baca doa, dah meratib, dah baca doa, sudah tu pimpinlah anak-anak jemaah kita, anak-anak makmum kita berniat puasa. Sebab dalam mazhab Syafi'i mesti niat tiap-tiap malam, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan azizana lillahi ta'ala. Malam pertama kita niat, kita ikut taklid mazhab Maliki, nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi azizana lillahi ta'ala. Saja aku puasa sebulan, bulan puasa tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, walaupun mengikut mazhab yang lain. Tak salah, itu mazhab Maliki, kita ikut mazhab lain, tapi boleh. Pasal apa? Pasal nak mengelak daripada puasa kita terabai kerana tak terpakai, kerana tidak niat. Maka kita ada niat yang ganti, niat spare, kita panggil niat spare niat. Ajak anak-anak kita macam tu. Tetapi tiap-tiap malam kita wajib juga niat puasa untuk besok hari. Setiap malam wajib niat puasa. Tuan-tuan, ada beberapa perkara yang orang confuse berkaitan dengan hukum hakam, termasuk yang saya sebut tadi. Apa hukum kita menelan ayak liok? Apa hukum telan ayak liok? Hukum telan ayak liok. Apakah itu ayak liok? Ayak liok adalah sesuatu cecair dalam mulut kita, yang berada di dalam mulut, di sekitar lidah, di bawah lidah. Itu nama dia ayak liok. Azan. Jadi apa hukum orang tu telan ayak liok? Kita nak telan ayak liok, dia kena ada beberapa syarat. Pada asalnya hukum telan ayak liok ni boleh, tuan-tuan. Dia tidak membatalkan puasa. Menelan ayak liok tidak membatalkan puasa. Tetapi yang jadi batal apabila ada benda asing di dalam ayak liok itu. Maknanya kalau di dalam ayak liok itu dia bercampur dengan sisa makanan, maka sisa makanan itulah yang menjadi sebab kepada batalnya puasa kita. Kita
makan sok. Lepas itu pergi semayang subuh. Bila kita semayang subuh, tiba-tiba di celah gigi ada sisa makanan. Bolehkah kita telan? Kita jumpa sisa makanan. Sebab tu tuan-tuan, lepas makan sop, kita hendaklah menggosok gigi. Ajak anak kita gosok gigi lepas makan sahur. Lepas tu kumuk. Lepas tu minum. Minum ayak. Kita kumuk, minum ayak las. Buang semua tu. Bagi telan habis semua. Lepas tu pergi semayang. Bila pergi semayang, tiba-tiba ada sisa makanan. Bolehkah kita consider yang ni boleh telan lah kot? Tak boleh. Sisa makanan di celah gigi adalah sesuatu yang membatalkan puasa dan sekaligus batal sembahyang. Tak boleh telan. Batal puasa dan batal sembahyang kita, tuan-tuan. Jadi dalam kitab dia sebut la yuftiru li masyaqqatil ihtiraz minhu bi salasati syurut. Hukum telan ayak liuk itu tidak batal puasa kerana susah nak jaga, tetapi mesti dengan 3 syarat juga. Maknanya boleh telan ayak liuk dengan 3 syarat. Syarat yang pertama dia kata ayyakuna khalisan ay safiyan la mukhtalitan bi ghairi. Ayak liuk kita mesti pure, dia suci, dia tak campur dengan apa-apa. Kalau dia bercampur dengan sisa makanan, batal puasanya. Ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Mesti ayak liuk kita suci, tak bercampur dengan najis. Contoh, kita ini berdarah gusi, telan ayak liuk yang bercampur darah, batal. Itu najis. Kita kena cuci. Bahkan lagi najis apa? Najis lagi adalah muntah. Muntah itu najis. Muntah bila dia keluar, kalau kita muntah dengan sengaja, maka batal puasa. Tak sengaja, tak batal. Tapi kalau dia keluar, kita rasa dah masam sampai di luar ni, maka kita wajib mencuci mulut kita itu dengan air mutlak. Sehinggalah dia kata wajib mubalarah. Kita bubuh tu kita buang. Katalah darah. Ada orang dia berdarah gusi, jenis berdarah gusi. Tiba-tiba tengah-tengah puasa berdarah gusi, dia pun ludah. Tengok-tengok darah. Tapi dia tak mengaji, maka dia pun ludah daripada darah warna merah sampai warna kuning, sampai warna putih, sampai tak ada darah. Betul tak? Tapi dia tak cuci dengan air. Maka apa hukumnya? Dia kata tak ada masalah lah, sahlah puasa dia. Padahal air liuk tadi walaupun putih masih tetap dikira mutanajis. Mulutnya dikira mutanajis, dia kena cuci. Ambil ayam, bubuh, kumuk dan kemudian luah. Itu yang diajak di dalam fiqh. Tapi dah tak tahu kan? Dah tak tahu nak buat macam mana. Baik. Kemudian apa hukum? Dia kata ada satu lagi. Dia kata ayyakuna min ma'dinihi. Yang ketiga syarat dia, ayak liuk tu duduk dalam kawasan dia, dalam tempat dia. Fal lisan wal famu kulluhu ma'din. Jadi lisan, lidah, mulut ni semua kawasan dia. Kalaulah ayak liuk tu dah keluar pergi di luar, kita ambil telan balik, hukumnya batal. Tak boleh. Ayak liuk tu jatuh atas piring, kita pun ambil buh balik. Batal tak? Batal. Kalau ayak liuk tu dalam mulut, dia tak campur apa? Dia tak campur gelema, dia tak campur balgam, dia tak campur itulah, tak campur sisa makanan. Ayak liuk piau. Hak tadi ni syarat 3 tu ada. Kalaulah dia simpan bawah lidah dia, agak-agak sekerat gelas, maklum. Lepas itu dia telan. Cikgu, apa hukum dia? Batal tak puasa dia? Jawapan dia tak batal walaupun dengan sengaja. Makna ayak liuk tak ada apa-apa, telan saja, tak ada masalah. Sebenarnya orang yang normal dia pasti akan keluar ayak liuk secara berterusan. Jadi jangan duk ludah rata, dia mengotorkan keadaan. Yang kena ludah apa dia? Yang kena ludah adalah dia panggil balgham atau an-nukhumah. Dia panggil an-nukhamah. Hukmun nukhamah wa misluha al-balgham. Gelema. Gelema ni kita tahu kan, gelema dia mai ke atas, dia mai tang ni, atau dia mai ke bawah, dia mai tang ni. Dua-dua dia akan turun melepasi alqum kita. Dia ada sempadan. Kalau kita mengaji,
Gelma bila dia turun, sebelum dia turun ke tempat dia, kita boleh telan. Jadi dia kata, iza wasalat haddaz zahir fabtala'aha batala saumuhu, wa iza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtulu saumuhu. Maksud dia, apabila gelema itu telah sampai kepada sempadan yang zahir, maka ditelannya, batallah puasanya. Nampak tak? Dia kata, apabila gelema itu telah sampai kepada had yang batin, maka ditelannya, maka tidak batallah puasanya. Jadi persoalannya, apa itu had zahir, apa itu had batin, betul tak? Jadi dia kata, haddul zahir makhraj huruf harfil kha, wa haddul batin makhraj harfil ha. Jadi senang kita nak tahu yang tu batin ke ataupun zahir ke, maka yang batin itu adalah ha. Ni, ha simpul. Ha, kalau gelema sampai tang ha tak ada masalah, telan je. Kalau yang tak boleh ni, dia sampai dekat kha keluar. Cuba sebut kha keluar. Nak ingat dia senang tak? Kha khiam tui. Bahasa Alok stang lah. Kha khiam tui. Kita sampai dekat kha, dia duduk di luar dah, maka buang. Tengah semayang pun kena buang. Kawan tu dia terbatuk kan, terkeluar. Gelema pelantin pi lekat di gigi you. Macam mana nak buat ni? Ambil gelema tu. Kita ada sapu tangan. Ambil gelema tu. Pasal apa? Gelema ni dia bukan najis, dia kotor saja. Dia tak batal. Ambil. Tak batal. Duduk kat kita tak batal, dia bukan najis. No, dia bukan najis yang batalkan, tetapi dia kotor. Maka kalau sekiranya dia tak sampai lagi had yang zahir, tak sampai dekat khok, telanlah dia tak sampai dekat khok ni. Kalau dah sampai, buang dalam pakit pun tak apa, kan? Saat ni cuci balik, tak ada masalah. Kan, macam maklum tak ada pakit, buang dekat kain telepon, suara tu bagi lagu tu. Kawan tu tak mengaji, bagi salam tu, ya Allah, hijau mana tang ni, lemah. Ni tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lagi satu orang tak faham adalah hukum merasa makanan. Hukum merasa makanan, tuan-tuan, hukumnya adalah ramai kalau kita tanya dia kata makruh. Tapi sebenarnya dia makruh untuk orang yang tak ada kena-mengena dengan makanan tu. Faham? Maklum tukang masak, maklum makruh tak rasa? Tak makruh. Orang yang disuruh rasa, tak makruh. Kakak, ya mama, mai Sat, mai. Ni tolong rasa Sat makanan ni. Dia sudah jadi kena-mengena. Dia disuruh rasa. Kalau dia duduk di depan tali besen tu, tiba-tiba dia main, dia ambil rasa. Dia makruh. Faham tak? Rasa lain tuan-tuan, makan lain. Kak rasa Sat, dia pun rasa. Ambil dia rasa. Rasa macam mana? Sedap mama. Maka hukumnya batal puasa. Pasal apa? Sedap mesti lepas rangkung. Betul tak? Sedap mesti lepas rangkung. Kalau rasa di hujung lidah, rasa masin, rasa manis, rasa masam, wajib orang yang merasa makanan cuci balik. Bukan boleh tok ludah saja. Tak boleh. Ludah and cuci dengan air mutlak. Ingat tu. Okey. Hukum mandi pula. Ada hukum mandi. Mandi dalam bulan puasa. Hukmu dukhulil ma asna al-ghusli ila jawfi biduni ta'ammudin. Hukum air masuk ketika mandi ke dalam rongga tanpa sengaja bagi orang yang berpuasa. Apa hukum? Ramai orang yang tak mengaji, dia kata kalau tak sengaja tak batal lah, betul tak? Tak sengaja. Mama mandi, lepas tu air masuk lalu bang telinga, tak sengaja. Mak kata apa? Mak katalah tak sengaja. Tak apa lah benda tak sengaja. Rupanya ada hukum, kena mengaji. Okey, dia kata hukum air masuk dalam telinga atau dalam rongga tanpa sengaja. Tak sengaja. Fihi tafsil, di sana ada perincian, ada perbahasan. Iza kana al-ghuslu ma'muran bihi ay masyru'an fardan. Kalaulah sekiranya mandi tadi adalah mandi yang perintah, yang diperintah, yakni mandi syariat.
Dia kata karusli janabah atau karusli Jumaah, seperti mandi wajib. Kita ada mandi wajib ataupun kita mandi sunat Jumaat. Fala yabtulu saumu idza ightasala bis-sabbi wa yabtulu idza ightasala bil inghimas. Orang yang mandi tu, kalau dia mandi janabah, nawaitu al-ghusla, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Taala, dia mandi tadi, dia mandi dengan cara jurui. Faham jurui? Ambil jurui ataupun buka shower. Air masuk tak sengaja, tak batal. Boleh faham? Tapi kalau dia mandi, mandi itu mandi wajib juga, tapi cara dia mandi apa dia? Dia terjun dalam kolam. Kan? Dia duduk kerja di hotel tu ada kolam renang, dia pun kedebum terjun. Nawai tu niat mandi hadas, terjun, air masuk lubang telinga. Batal dah? Hukum dia batal. Dia ada beza. Yang kedua, iza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bih, kalaulah mandi itu tidak diperintahkan, karusli tabarrudin au tanzif, seperti seorang tu mandi kerana nak bagi sejuk badan, musim panas dia nak bagi sejuk badan, au tanzif, ataupun dia kotor, dia pergi bendang, dia nak bagi bersih, mandi saja-sajalah, nak bagi mandi biasa, mandi adat. Faya betulus saumu, batal puasa dia idza sabaqahul ma, apabila air masuk dalam rongga, wa illam yata'ammad, walaupun dia tak sengaja, sawaun irtasala bisabbi ambil inghimas, tak peduli dia mandi tu jurui shower ke ataupun dia mandi dalam kolam. Boleh faham makna tadi? Mak tadi bagi jawapan tak betul dekat anak dia bila mak dia kata tak sengaja tak batal. Makna dalam puasa, ibadat puasa, ada tak sengaja tapi batal. Tuan-tuan, bulan puasa adalah bulan ibadat, bukan bulan pesta makan. Tolong saya peringat diri saya, jangan merecik sangat makan banyak-banyak bulan puasa. Buka puasa jangan banyak-banyak sebab kita nak semayang tarawih. Bila kita semayang tarawih, kita hendaklah semayang dengan lengkap, iaitu dengan tidak meninggalkan witir berjemaah. Sebab witir itu adalah hanya sunat berjemaah dalam bulan puasa saja. Bulan tak puasa tak sunat semayang seorang-seorang. Bulan puasa sunat semayang berjemaah. Bulan puasa nisfu yang kedua kita akan disunat baca doa qunut dalam witir. Jadi jangan tinggal witir. Katalah kita semayang 20, semayang di Masjid Temunyong, kita ni nak semayang 8 pasal kita nak pi ada kematian, contohnya nak tinggal majlis semayang. Jangan tak semayang witir dengan imam. Nak buat macam mana? Imam semayang 20 aja. Inilah ada orang tak faham. Dia akan semayang seorang-seorang di belakang witir, lepas itu dia keluar. Itu tak betul. Yang betul lagu mana? Tetap semayang dengan Tok Imam. Tok Imam semayang sunat, maklum nak? Dia semayang sunat tarawih. Kita boleh tak semayang Isya? Boleh. Kita tak semayang Isya, kita semayang dengan Tok Imam. Jangan pergi semayang asin. Tok Imam mayang tarawih, kita boleh mayang Isya. Tok Imam mayang tarawih, kita boleh mayang Lohor. Tok Imam mayang tarawih, kita boleh mayang subuh. Boleh? Mayang kotor kan? Tok Imam semayang tarawih, kita boleh mayang jenazah. Tu tak boleh. Yang boleh kita semayang witir, Tok Imam mayang tarawih. Pada rakaat yang ke-11, Tok Imam naik usalli sunnatat tarawih, kita naik usalli sunnatal witri atau sunnatal muqaddimatal witri, 2 rakaat. Kita ikut Tok Imam macam biasa. Bagi salam. Sudah Tok Imam bagi salam, dia pun naik usalli sunnatat tarawih rakaat yang ke-12. Betul tak? 10, 11, 12 naik rakaat 13, 14. Betul? Jadi sudah rakaat yang kita nak jadikan 1 rakaat, dia 2 rakaat, kita 1 rakaat. Jadi niat dia lagu mana? Tok Imam usalli sunnatat tarawih rakaataini, kita usalli sunnatal witri rakaatan 1 rakaat. Jadi Tok Imam rukuk, kita rukuk,
Tok Imam i'tidal, kita i'tidal. Tok Imam sujud, kita sujud. Tok Imam naik rakaat yang kedua, kita duduk di sujud terakhir. Kita jangan bangkit naik dengan imam. Sebaliknya, waktu sujud yang kedua, Tok Imam kata Allahu Akbar, dia naik rakaat kedua, kita pun kata aku berpisah dari imam. Kata di mana? Dalam hati, jangan kata di lidah. Aku berpisah dengan imam. Jadi kita bangkit, duduk tahiyat akhir, kita menghabiskan semayang witir 1 rakaat seorang-seorang. Oh, payah jugalah nak buat lagu tu. Tunggu Tok Imam naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua, kita pun bangkit, usolli sunnatal witri rakaatan. Ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ikut imam. Imam bagi salam, kita bagi salam. Kita juga boleh buat 3 sekali. Waktu Tok Imam kata 2 rakaat, usolli sunnatal tarawih rakaat ini, kita kata usolli sunnatal witri salasa rakaatin. No, Tok Imam mayang 2, kita mayang 3. Tok Imam baca tahiyat sampai habis, kita duduk tahiyat awal, baca tahiyat sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas itu Tok Imam bagi salam, kita bangkit sambung 1 rakaat lagi. Boleh faham? Okey tuan-tuan, kalau nak cakap banyak lagi, tapi saya rasa dah cukup takat tu. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Kalau ada kuliah dalam bulan Ramadan, mengajilah kerana pahalanya tentu lebih berganda. Kita cakap yang fardu jadi 70 fardu. Kita buat yang sunat dapat fardu. Kita buat yang fardu 70 fardu. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi. Terima kasih bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan selamat menyambut ibadat puasa Ramadan. Terima kasih kerana mematuhi SOP. Mudah-mudahan Allah angkat bala yang berlaku kepada negeri dan negara kita. Dia angkat segala wabak Covid sehinggalah kita dapat semayang tarawih dan nanti semayang hari raya seperti biasa, insya-Allah. Saya juga terlibat dengan Yayasan Amal Malaysia Kedah. Saya nak buat sikit offer sempena bulan-bulan mulia, bulan Ramadan, Syaban ni. Pokok tuan-tuan nak buat jariah, nak buat wakaf, kerana ini adalah bekalan kita di sana. Tuan-tuan dialu-alukan untuk menyumbang kepada kami di Yayasan Amal Malaysia untuk sumbangan wakaf Quran, 1 juta Quran. Kita bagi dia banyak negara, di khususnya di Afrika. 1 naskah RM25. 1 naskah. Kita buat untuk mak kita, ayah kita dan orang yang kita sayang, untuk diri kita. Dan kita ada wakaf telaga di Kemboja RM1,200. Kita ada wakaf telaga di Afrika RM6,000. Tuan-tuan, kita juga ada wakaf telekung. Tuan-tuan, jadi siapa nak wakaf boleh hubungi saya, ambil nombor telefon saya, boleh tanya bab masalah agama pun boleh. Ada masalah besok-besok teringat nak buat kebajikan, hantar dekat saya WhatsApp, saya nanti jawab. Ya, saya buat apa? Saya akan hantar nombor akaun bank Yayasan Amal Malaysia, bukan akaun saya. Tuan-tuan masuk ke dalam akaun bank itu dan kemudian slip bank hantar dekat saya dengan nama pewakaf dan niat untuk tindakan lanjut pihak urus dia. Nombor telefon saya 013-488-488-1967. Kalau ada lagi tuan-tuan surau mana-mana yang belum buat bacaan suratul Mulk lepas Isya, kita ada helaian suratul Mulk yang dibekalkan. Dan ni banyak masjid-masjid di sebelah sana, Masjid Al-Hana pun buat. Kita ada suratul Mulk yang Nabi kata inilah peneman kita dalam kubur. Kita akan siapa baca pada malam hari suratul Mulk, jadi darah daging dia. Al-Mulk ni akan menjadi peguam bela kita dalam kubur. Jadi kita ada bekalkan senarai helaian suratul Mulk secara percuma, ya. Jadi tuan-tuan boleh balik tanya surau tuan-tuan, kalau depa nak bekalan ini boleh hubungi saya, bagi alamat, nanti kita akan post mai kepada surau masjid tuan-tuan untuk dapatkan bekalan percuma daripada Yayasan Amal Malaysia Kedah. Cukup dekat tu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma di qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والأذى والظلم والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله.